Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Fariza di sini. Pada hari ini, Ustazah akan mengajar Sains tahun 5, Unit 5 yang bertajuk tenaga. Untuk hari ini, kita akan fokus untuk tajuk perubahan bentuk tenaga. Seperti biasa, dalam kelas, biasanya Ustazah akan mengingatkan murid-murid untuk baca buku teks terlebih dahulu. Bagi topik ini, anak-anak murid boleh rujuk muka surat 74 hingga 76 buku teks masing-masing. Dalam unit 5, tajuk tenaga, ada 5 topik-topik kecil yang kita akan pelajari. Tajuk yang pertama dan yang kedua kita pernah pun belajar dalam medium sebelum ini. Untuk hari ini kita akan fokus kepada tajuk yang ketiga iaitu perubahan bentuk tenaga. Manakala untuk dua topik seterusnya kita akan belajar pada masa akan datang. Objektif pembelajaran pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid boleh menyatakan tenaga yang berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain melalui pemerhatian. Yang kedua, di akhir pembelajaran ini, murid-murid boleh menjelaskan perubahan bentuk tenaga. Contohnya, dalam situasi tertentu, tenaga A berubah kepada tenaga B berubah kepada tenaga C. Perubahan bentuk tenaga. Tenaga boleh berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Dalam topik ini, anak-anak murid akan berjumpa dengan simbol anak panah, di mana simbol anak panah ini membawa maksud berubah kepada. Baik, sekarang kita akan pergi kepada keadaan yang terlibat dengan perubahan bentuk tenaga. Keadaannya bagaimana? Keadaan di mana situasi, peralatan ataupun aktiviti yang melibatkan perubahan bentuk tenaga. Jom kita tengok. Buah kelapa terjatuh dari induknya. Buah kelapa terjatuh dari induknya daripada atas ke bawah. Kemudian dia bergerak semasa terjatuh. Buah kelapa terjatuh terhempas ke tanah dan menghasilkan bunyi. Apakah perubahan bentuk tenaga yang berlaku? Tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik, berubah kepada tenaga bunyi. Arang yang dibakar. Biasanya, arang dibakar untuk tujuan BBQ dan juga sate. Arang ialah bahan api fosil di mana tersimpannya tenaga kimia. Arang ini dibakar, kemudian api ini akan memberikan rasa panas dan bercahaya secara serentak. Apakah perubahan bentuk tenaga yang berlaku? Tenaga kimia berubah kepada tenaga haba dan juga tenaga cahaya. Kalau kita tengok dekat situ, tenaga haba dan tenaga cahaya berlaku secara serentak. Jadi, mestilah menggunakan simbol tambah. Rumah panel suria. Penggunaan rumah panel suria masih belum lagi meluas di Malaysia, tapi kita boleh belajar sesuatu daripadanya. Baik, sumber adalah daripada cahaya matahari di mana diperoleh pada waktu siang dan elektrik yang dijana tu akan digunakan pada waktu malam. Apakah perubahan tenaga yang berlaku? Tenaga suria berubah kepada tenaga elektrik. Telefon bimbit. Telefon bimbit ialah jenis peralatan elektrik yang mempunyai bateri. Bateri menyimpan tenaga kimia. Ia akan bertukar kepada tenaga elektrik, seterusnya menghasilkan cahaya dan bunyi secara serentak. Kita tengok perubahan bentuk tenaga yang berlaku. Tenaga kimia berubah kepada tenaga elektrik, berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Lampu shilling. Lampu shilling ialah peralatan elektrik yang tidak menggunakan
bateri. Ia menghasilkan cahaya dan haba secara serentak. Lampu yang digunakan biasanya akan mempunyai haba ataupun rasa panas. Ini ialah perubahan bentuk tenaga yang berlaku. Tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga haba. Tadi lampu shielding, sekarang kita tengok pula lampu suluh. Untuk lampu suluh, ia merupakan peralatan elektrik yang mempunyai bateri. Jadi bateri ni seperti makna yang pernah disebut sebelum ini, ia menyimpan tenaga kimia. Ia bertukar kepada tenaga elektrik, seterusnya akan menghasilkan cahaya dan haba secara serentak. Apakah perubahan tenaga yang berlaku? Tenaga kimia berubah kepada tenaga elektrik, berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga haba. Radioelektrik. Radioelektrik ialah peralatan elektrik yang tidak menggunakan bateri. Ia menghasilkan bunyi melalui getaran ataupun gelombang bunyi. Sekarang kita tengok apakah perubahan bentuk tenaga yang berlaku. Tenaga elektrik berubah kepada tenaga bunyi. Tadi radioelektrik. Sekarang kita tengok pula radio bateri. Radio bateri ni ialah peralatan elektrik yang mempunyai bateri. Bateri menyimpan tenaga, kemudian bertukar kepada tenaga elektrik. Dan ia menghasilkan bunyi melalui getaran dan juga ataupun gelombang bunyi. Kita tengok apakah perubahan bentuk tenaga yang berlaku. Tenaga kimia berubah kepada tenaga elektrik, berubah kepada tenaga bunyi. Televisyen. Televisyen ialah peralatan elektrik dan dia tidak menggunakan bateri. Ia menghasilkan cahaya dan bunyi secara serentak. Kita tengok apakah perubahan bentuk tenaga yang berlaku. Tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Lilin yang menyala. Dalam lilin tersimpan tenaga kimia, di mana apabila lilin terbakar, ia akan menghasilkan cahaya dan haba secara serentak. Kita lihat apakah perubahan bentuk tenaga yang berlaku. Tenaga kimia berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga haba. Aktiviti berbasikal. Manusia perlu makan untuk mendapatkan tenaga. Dalam makanan tersimpannya tenaga kimia. Setelah makan, barulah manusia mempunyai tenaga untuk melakukan aktiviti-aktiviti atau sebarang pekerjaan. Kita lihat apakah perubahan bentuk tenaga bagi aktiviti berbasikal. Tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik. Sekarang kita lihat keadaan atau contoh lain yang terlibat dengan perubahan bentuk tenaga. Situasi dan keadaan ini kebanyakan berlaku di sekeliling kita. Jom kita lihat. Setrika pakaian. Siapa yang dekat sini setrika sendiri uniform sekolah dia? Good job. Setrika ialah peralatan elektrik yang tidak menggunakan bateri, di mana ia menghasilkan haba yang membolehkan pakaian dapat disetrika. Kita tengok apakah perubahan bentuk tenaga yang berlaku. Tenaga elektrik berubah kepada tenaga haba. Kipas shielding. Kipas shielding ni adalah kira macam satu keperluan untuk setiap rumah, kan? Kipas shielding ialah peralatan elektrik yang tidak menggunakan bateri. Ia menghasilkan pergerakan iaitu tenaga kinetik dan menghasilkan bunyi secara serentak. Bila kipas yang berputar, dia akan menghasilkan bunyi dalam masa yang sama. Sekarang kita tengok apakah perubahan bentuk tenaga yang berlaku. Tenaga elektrik berubah kepada tenaga kinetik dan tenaga bunyi. Kipas bateri.
Bateri ialah peralatan elektrik yang mempunyai bateri. Bateri menyimpan tenaga kimia. Ia bertukar kepada tenaga elektrik, kemudian bila kipas tu berputar dan menghasilkan bunyi. Sekarang kita tengok apakah perubahan bentuk tenaga yang berlaku ke atas kipas bateri. Tenaga kimia berubah kepada tenaga elektrik, berubah kepada tenaga kinetik dan tenaga bunyi. Di mana yang dapat dilihat, perbezaan antara kipas shilling dan kipas elektrik ialah penggunaan tenaga kimia. Kipas shilling tidak memerlukan tenaga kimia. Seterusnya, laptop. Laptop ialah peralatan elektrik yang mempunyai bateri. Bateri seperti mana yang beberapa kali Ustazah sebut, ia menyimpan tenaga kimia. Ia akan bertukar kepada tenaga elektrik yang seterusnya akan menghasilkan cahaya dan bunyi secara serentak yang membolehkan dia berfungsi dengan baik. Okay, proses ini sama seperti handphone. Tengok perubahan tenaga yang berlaku ke atas laptop. Tenaga kimia berubah kepada tenaga elektrik, berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Syarj elektrik. Sekarang ni kebanyakan orang menggunakan mesin seperti Kowei. Jarang orang menggunakan syarj elektrik, tapi hari ini kita akan kongsikan tentang penggunaan syarj elektrik. Syarj elektrik ialah peralatan elektrik dan tidak memerlukan bateri. Ia menghasilkan haba yang menyebabkan air dapat masak secara sempurna apabila setelah berlakunya proses pendidihan. Kita tengok apakah perubahan bentuk tenaga yang berlaku ke atas syarj elektrik. Tenaga elektrik berubah kepada tenaga haba. Kalkulator kuasa solar. Kalkulator kuasa solar ni dia bersumberkan daripada cahaya ataupun cahaya matahari yang berlaku pada waktu siang. Kemudian elektrik akan dijanakan. Cahaya yang terhasil membolehkan kita dapat melihat digit dan juga nombor yang terdapat pada kalkulator. Kita lihat apakah perubahan bentuk tenaga yang berlaku. Tenaga suria berubah kepada tenaga elektrik, berubah kepada tenaga cahaya. Sekarang kita lihat pula kalkulator bateri. Kalkulator bateri ialah peralatan elektrik yang mempunyai bateri, di mana bateri ini menyimpan tenaga kimia. Ia bertukar kepada tenaga elektrik dan kemudian menghasilkan cahaya yang membolehkan kita untuk melihat digit dan nombor pada kalkulator supaya kita boleh gunakan. Kita lihat apakah perubahan bentuk tenaga yang berlaku. Tenaga kimia berubah kepada tenaga elektrik, berubah kepada tenaga cahaya. Baik, aktiviti menendang bola. Ustazah percaya ramai yang kenal pemain bola sepak hebat ni kan? Muhammad Salah, pemain kelab Liverpool. Beliau sedang bermain bola sepak bersama dengan anak perempuan beliau. Jadi, kita tengok tentang menendang bola. Manusia perlu makan untuk mendapatkan tenaga. Dalam makanan tersimpannya tenaga kimia. Setelah makan, barulah ada tenaga untuk melakukan aktiviti harian atau sebarang pekerjaan. Sama seperti aktiviti menunggang basikal. Aktiviti berbasikal yang pernah kita tengok pada awal slide tadi. Okey, apakah perubahan bentuk tenaga yang berlaku atas orang yang melakukan aktiviti menendang bola? Tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik. Dapur gas. Saya yakin waktu cuti PKP ni ramai yang try macam-macam resepi yang best-best dan sedap-sedap kan? Baik, untuk dapur gas, gas yang kita gunakan untuk memasak adalah merupakan bahan api fosil yang mana gas ini tersimpan tenaga kimia.
Haba dan cahaya daripada api yang terhasil membolehkan aktiviti memasak ni dapat dilakukan. Okey, haba dan cahaya dihasilkan secara serentak. Kita tengok apakah perubahan bentuk tenaga yang berlaku. Tenaga kimia berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Okey, ini ialah keadaan atau contoh yang terakhir. Alat pengering rambut. Alat pengering rambut adalah peralatan elektrik yang tidak menggunakan bateri, di mana kipas pengering akan bergerak ataupun berpusing, di mana dia akan akhirnya menghasilkan haba dan bunyi secara serentak. Kita tengok apakah perubahan bentuk tenaga yang berlaku ke atas alat pengering rambut. Tenaga elektrik berubah kepada tenaga kinetik, berubah kepada tenaga haba dan tenaga bunyi. Baiklah, sekarang kita dah pun tiba kepada kesimpulan sesi pelajaran kita pada hari ini. Suka Ustazah ingatkan yang pertama, bagi peralatan elektrik yang menggunakan bateri, mestilah bermula dengan tenaga kimia, berubah kepada tenaga elektrik, berubah kepada tenaga yang seterusnya. Manakala bagi peralatan elektrik yang tidak menggunakan bateri, dia bermula dengan tenaga elektrik, berubah kepada tenaga yang seterusnya. Jadi jangan keliru. Yang kedua pula, dalam pelajaran kita hari ini ada dua simbol yang kita jumpa, iaitu simbol anak panah yang membawa maksud berubah kepada dan simbol tambah yang membawa maksud bentuk tenaga yang berubah kepada dua bentuk tenaga yang baru secara serentak. Suka juga Ustazah untuk mengingatkan supaya anak murid Ustazah mengulang kaji subtopik awal bagi tajuk tenaga ni, iaitu sumber tenaga dan pelbagai bentuk tenaga, supaya lebih faham macam mana boleh wujudnya bentuk-bentuk tenaga yang berubah dalam topik yang kita belajar pada hari ini. Okay? Yang keempat, perasan tak? Peralatan-peralatan yang mengalami perubahan bentuk tenaga yang kita belajar pada hari ini sebenarnya membuatkan kehidupan kita sebagai manusia ni lebih mudah dan cepat. Sumber tenaga pula bagi topik yang sebelum ni, kebanyakannya atau secara keseluruhannya adalah datang daripada alam sekitar kita, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, sepatutnya kita kena merasakan bahawa sains itu menjana cinta ilahi. Maksudnya kita kena rasa lebih bersyukur dan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah bagi, sehingga membolehkan kita mengelalui kehidupan harian kita dengan lancar, mudah dan cepat. Jadi suka Ustazah untuk berkongsi satu dalil sebelum penutup, iaitu surah Luqman ayat yang ke-20 yang bermaksud, tidakkah kamu, yakni kita, memerhatikan bahawa Allah telah memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan di bumi. Semoga kita menjadi seorang yang sentiasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Jadi pesanan terakhir Ustazah, hashtag stay at home, hashtag kita jaga kita, hashtag salam Ramadan 1401 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.